Baik, saudara, cuma petang tadi dan tular dalam media sosial kita melihat bagaimana aliran trafik lebuh raya Kuala Lumpur Karak ke arah ibu negara menjadi perlahan lebih 8 km. Ekoran berlakunya kemalangan yang membabitkan 5 buah motosikal berkuasa tinggi di kilometer 26.5 petang tadi, saudara. Jadi kita berharap agar keluarga mereka yang terlibat dalam kemalangan itu bersabarlah. Alhamdulillah tidak ada kemalangan jiwa. Cuma adalah motosikal yang terbakar. Semua motosikal, 5 buah motosikal itu adalah yang berkuasa tinggi. Secara mungkin mereka melakukan road tour dan sebagainya, terlibat dalam kemalangan sekitar jam 1.45 tengah hari tadi. Jadi setakat jam 2.30 petang tadi, lorong tersebut masih lagi ditutup. Bagaimanapun trafik agak perlahan di sekitar Genting Sepah menuju ke Gombak hinggalah ke lokasi kemalangan. Jadi pada teman-teman yang menunggang motosikal, berhati-hati musim hujan ni, kadang-kadang jalan licin, saudara. Baik, itu laporan banjir, laporan kemalangan yang berlaku, saudara. Cuma yang saya lupa nak santun tadi, bagaimana sebentar lagi lah saya sebut dalam derita rakyat tu, saudara. Kerana ada sedikit culipan yang saya terima. Dan kita masuk segmen yang agak merunsingkan apabila terdapat berita tular sejak semalam. Sejak malam tadi sekitar jam 11 malam saya menerima kiriman banyak teman-teman yang menyatakan bahawa konsesi dan hak mengurus Menara Kuala Lumpur yang menjadi kebanggaan warga kota yang merupakan dimiliki oleh syarikat Telekom Malaysia melalui anak syarikatnya itu Menara KL, kabarnya telah dijual kepada sebuah syarikat yang syarikat tersebut pun bukanlah sebuah syarikat yang kukuh. Jadi kabarnya berpuluh-puluh juta ringgit melibatkan wang yang diragui. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah boleh masuk, boleh tengok dan siasatlah tentang suasana ini, kerana kabarnya pada tahun 2019 keuntungan bersih yang dicatat oleh Menara Kuala Lumpur melalui konsesi dan hak mengurus Menara KL sebanyak 20 juta. Pada tahun 2018 ia mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 25 juta. Itu sebelum PKP. Tapi oleh kerana perniagaan mengurus Menara KL ini membawa keuntungan yang begitu tinggi, ia juga membawa keuntungan kepada syarikat Telekom Malaysia, saudara. Namun begitu, apabila Menara KL ini diberi hak pengurusan ataupun dijual pada orang lain, artinya keuntungan itu tidak lagi pada Telekom. Dan saya melihat ada sesuatu yang tak kena. Kerana pada 31 Oktober 2022, saudara, selepas Parlimen dibubarkan, itu saya rasakan macam mana boleh berlaku begitu. Sebaik saja Parlimen dibubarkan pada 31 Oktober baru ni, saudara, 10 juta saham yang dimiliki oleh Telekom Malaysia Berhad dalam Menara Kuala Lumpur telah pun berpindah tangan secara senyap kepada sebuah syarikat. Saya tahu nama syarikat itu, tapi tak baik saya nak sebut kerana ini boleh mendedahkan saya pada masalah undang-undang. Saya makan SSM mendapati bahawa syarikat tersebut merupakan sebuah syarikat yang bermasalah dan hampir dinyah senaraikan dari SSM kerana gagal membuat perisytiharan dan pemfailan mengikut jadual. Jadi artinya puluhan juta ringgit keuntungan bersih yang pada asalnya dinikmati oleh Telekom Malaysia Berhad melalui Menara KL itu telah diserahkan kepada beberapa insan terpilih dari syarikat tersebut. Puluhan juta ringgit ini pada asalnya dinikmati oleh rakyat melalui pemilikan saham Telekom. Jadi persoalannya bagaimana perkara ini boleh berlaku? Kabarnya ada tangan-tangan gaib di anjung kuasa ketika itu yang mempunyai angkara, katanya. Saya harap agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat segera menilai ataupun meninjau apakah ada salah laku terhadap penjualan saham-saham yang melibatkan syarikat ataupun Menara Kuala Lumpur ini. Cuma saya agak terkejut juga. Tiba-tiba saja mantan Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa, dia buat kenyataan. Tiba-tiba dia tampil menjelaskan, katanya kementerian tidak terlibat dalam keputusan Telekom Malaysia Berhad menjual anak syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur.
tiba-tiba saja dia membuat kenyataan tersebut. Saudara, jadi katanya perjanjian itu melibatkan syarikat yang tersenarai awam, bukan kerajaan. Tiada kaitan dengan Menteri Komunikasi. Saya tak tahulah kenapa tiba-tiba dia buat kenyataan begitu. Jadi isu jualan saham menara KL ini, Menteri Komunikasi yang baru memandang serius dan beliau mahu siasatan dilakukan. Iaitu menurut Dato' Saudara Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi dan Digital, isu penjualan saham Telekom Malaysia ini dalam menara KL ini satu benda yang serius, dan pihaknya sedang memantau isu tersebut dan bersedia untuk memberi kerjasama sepenuhnya sekiranya pihak berkuasa melakukan sebarang siasatan. Saudara, dalam keadaan begini, saya melihat masih lagi satu demi satu terdedah. Apakah kita ni tak berhenti-henti dengan skandal? Tak tahulah. Jadi saya harap agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah segeralah memantau dan menyiasat tentang apakah adanya salah laku dalam penjualan sekitar 10 juta saham. Tinggi saudara, banyak tu saudara, bukan sikit. Dan apakah ada orang-orang kepentingan yang mendapat labanya, supaya rakyat tidak hanya sekadar melihat. Saudara, dalam waktu yang sama, ini satu lagi, saya melihat tulisan Datuk Dr. Fuad Zakasi selaku Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Beliau menyenaraikan beberapa soalan yang perlu dijawab oleh mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, kerana katanya ada melibatkan keluarganya. Apakah benar ahli keluarganya memiliki saham yang agak besar dalam sebuah syarikat yang melobi kontrak besar saja 1.5 bilion. Besar. Kenapa diluluskan projek mega sebut secara tergesa-gesa? Katanya bahawa menurut kata Dr. Fuad Zakasi, projek sebut diluluskan sewaktu negara mengalami perintah darurat. Aduhai. Saya katakan banyak benda yang kena disiasat, dan saya harap yang amat-amat Perdana Menteri kenalah tegas dan tidak berusaha untuk melindungi sesiapa pun, sebagaimana janji yang Muhammad untuk tidak melindungi sesiapa saja yang menyalahi undang-undang. Datuk Fuad berkata syarikat sebut iaitu di bursa telah pun membuat pengumuman di bursa mereka sudah dapat surat anugerah ataupun letter of award projek-projek National Integrated Information System di Jabatan Immigration bernilai 1.16 bilion. Saat itu katanya Tan Sri Muhyiddin adalah menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini yang saya katakan tak habis-habis, saudara. Dalam keadaan banyaklah saya nampak tulisan begitu, saya fikir eloklah Suruhanjaya Pencegah Rasuah menyiasat. Dia tak boleh kita diamkan. Saya tak boleh nak bagi laporan satu persatu apa yang ditulis, kerana itu kita mesti bersikap adil kepada siapa saja. Saudara, baik, hari ini bagaimana saya katakan, kerajaan perpaduan telah pun melalui hari yang ke-24. Cuma di saat kita berada dalam hari yang ke-24, saya terkejut apabila Menteri Sumber Manusia Saudara Siva Kumar mengumumkan bahawa pelaksanaan gaji minima 1,500 bagi kategori majikan yang menggajikan pekerja kurang daripada 5 orang yang sepatutnya dikuatkuasakan pada 1 Januari ditangguhkan kepada 1 Julai. Katanya sebab mengambil kira pandangan pelbagai pihak yang berkepentingan. Jadi keadaan begini telah mendapat tentangan daripada MTUC, itu Kongres Penangguhan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum bagi syarikat yang mengajikan kurang daripada 5 pekerja pada Julai 2023 mendapat tentangan daripada Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Jadi dalam kenyataan hari ini, MTUC berkata tindakan yang diambil oleh Kementerian Sumber Manusia itu jelas merupakan penganiayaan kepada pekerja kategori bawah. Apatah lagi katanya perkara itu diputuskan tanpa perbincangan Persatuan Sekerja yang berkaitan. Tindakan ini katanya menunjukkan bahawa kerajaan tidak menghormati hak pekerja dalam membuat satu keputusan ataupun dasar bagi golongan pekerja. Saya harap agar Yang Amat Perdana Menteri dapat melihat persoalan ini
Jangan pula ini menteri, saya nampak satu demi satu menteri-menteri yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim nampak-nampak gayanya kurang peka tentang derita rakyat, sedangkan mereka perlu menghayati Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mengatakan kerajaan ini adalah kerajaan untuk menangani derita rakyat. Setakat nak bagi gaji 1,500 pun masih bertangguh-tangguh. Ini keadaannya, saudara. Dan saya dipahamkan, saya katakan tadi, saudara, dalam tempoh 24 hari ini kerajaan berusaha untuk menangani derita rakyat. Saya difahamkan, kabarnya dapat tulisan yang hantar kepada saya, peruntukan untuk mangsa banjir. Itu 100 juta yang dibagi dua, 50 juta kepada Kelantan, 50 juta pada Terengganu. Katanya hanya untuk orang-orang daripada sebuah parti politik saja. Ini keadaannya, saudara, sebab saya dipahamkan bahawa peruntukan tersebut disalurkan melalui pejabat menteri besar. Dua-dua negeri tersebut di Kelantan dan di Terengganu, menteri besarnya daripada PAS. Dan saya dapat rungutan kerana apabila mereka mangsa-mangsa banjir ni pergi berjumpa dengan pengulu, Datuk Pengulu lah, untuk mendapat borang, bancian dan sebagainya, permohonan untuk mendapat bantuan yang dijanjikan oleh pimpinan negara, katanya borang habis. Jadi buat keadaan begitulah. Sebab itu saya haraplah agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri kena lihat, tengok perkataan begini. Kita tak mahu adanya mangsa-mangsa ini banjir itu terkecuali dan seolah tertindas. Sebab Datuk Seri dah bercakap berkali-kali bahawa dalam menangani musibah banjir ini kita tak boleh tak boleh pilih sama ada ini daripada parti mana-mana politik. Kita kena mengenepikan persoalan politik. Jangan dalam keadaan wang tersebut disediakan oleh kerajaan pusat, bukan daripada kerajaan negeri. Jadi ini perlu disiasat, perlu dilakukan secara tuntas. Takkan 50 juta itu tak cukup. Apakah masih ada lagi penafian? Warga sama ada kalau orang UMNO, maka disisihkan. Ini tak betul. Sebab mereka yang menjadi mangsa ini tidak memilih sama ada mereka orang UMNO ke, orang PAS ke, orang apa saja pun, mereka perlu diberi bantuan. Untuk dalam saat-saat ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang mahu menangani derita rakyat. Jadi soal beginilah, saya dah awal-awal lagi saya dah menjangkakan seandainya peruntukan yang disediakan oleh kerajaan pusat ini diberi pada kerajaan negeri yang ditadbir oleh pimpinan pada PAS, maka inilah jadinya. Sebab itu perlu dicari satu cara bagaimana mudah caranya supaya semua orang boleh dapat. Ini saya Pian dia kata dah 7 hari tukar Menteri Ekonomi Rafizi menggabung. Saya masih lagi 24 hari, saudara. Biar dulu. Kita tengok dulu sampai 100 hari nanti, saudara. Baik, saudara, itu keadaan yang saya dapat. Saya harap Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar dapat menghayati persoalan ini dan menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai mangsa banjir ini terinaya hanya disebabkan oleh percaturan politik. Itu saja. Kita tak nak menuduh, saudara. Jadi siasat, laksanakanlah bagaimana cara supaya bantuan itu dapat disampaikan kepada mangsa yang berhak untuk menerimanya, saudara. Saya cuma hari ini, macam tajuk saya kata ni, tentang Melayu Melayu. Saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Zamri. Dia hantar pada saya, dia kata setelah bertahun-tahun kita memikirkan isu yang berkait soal sosioekonomi warga bangsa Melayu dan membuat kesimpulan bahawa sebenarnya musuh orang Melayu yang paling hebat adalah orang Melayu itu sendiri. Ini dapatan beliau. Saya tak boleh nak mengatakan ya, tapi saya bersetuju. Sama ada dalam sektor perniagaan, sama ada dalam bidang politik, dalam hal ehwal urusan masyarakat. Kerana adanya pegawai Melayu yang diamanahkan untuk membangunkan ekonomi bangsanya sendiri, bagaimana seperti serahkan tapak perniagaan dan sebagainya, tapi mereka menyerahkan pada kroni. Mereka mengkhianati apa yang diputuskan oleh pimpinan negara. Jadi bila berlaku, kalau satu kedai itu laris, maka ada pula tindakan sabotaj.
Sama ada macam dululah saudara, kalau dia jual goreng pisang, sebelah lagi jual goreng pisang, orang ni jual maju lebih, maka dituduh macam-macam. Memang kita ni satu bangsa yang bila nak berubah, kita harus berubah. Dunia sudah berubah, kita harus berubah. Tidak sewajarnya kita masih lagi berada tekuk lama, hanya sekadar menanti dan menanti. Kalau tengok orang maju, kita rasa dengki, hasad. Saudara, sama ada begitu juga saudara, sama ada duit habuan macam mana di Kelantan dan Terengganu. Kalau benar berlaku, inilah yang kita rasa kesal. Sebab kadang-kadang mereka melihat kroni. Begitu juga kalau dalam masjid pun berebut jawatan kuasa, masjid ke surau. Ada kalanya sampai bergaduh sehingga tak bercakap. Jadi akhirnya masjid pun diboikot. Boikot sana, boikot sini. Jadi saudara, dah tu bangka ni perangai masih lagi teruk. Bilakah warga bangsa kita mau berubah saudara? Itu di peringkat bawahan ataupun akar umbi. Saudara, di peringkat tertinggi ada pemimpin yang suka memecah belahkan kesatuan bangsa Melayu itu sendiri. Kerana tamakkan kuasa, kerana nakkan harta, tanpa ada wawasan dan visi untuk pembangunan warga bangsanya. Akhirnya, setiap wawasan yang dicipta menjadi wawasan agenda peribadi, tanpa mereka bersetuju ataupun bersedia mengambil kira impak negatif ke atas kesatuan bangsanya sendiri. Yang paling penting bagi mereka, asalkan mereka kaya-gaya. Rakyat biarkanlah. Ini yang agak malang saudara. Jadi akhirnya sebab tu kita merasakan musuh orang Melayu sendiri adalah kalangan warga Melayu itu sendiri. Kerana mereka enggan untuk merubah mindanya, enggan untuk merubah, untuk maju ke hadapan. Dan fikiran mereka masih dibelenggu dengan kefahaman agama yang cantik, yang teramat cetek, saudara, tanpa mengambil kira nawaitu dan dalil asas sesuatu hukum. Saudara, itu keadaannya saudara. Saudara PD, saya tak boleh nak accept. Umumnya saya accept saudara, nanti kacau TikTok saya saudara. Saya minta maaf saudara. Jadi dalam keadaan begini, kita harus, sudah sampai masanya, PD saya tak boleh ni lah saudara, saya minta maaf saudara. Kalau saya accept saudara, ada masalah. Saya tak tahu, saya tak khawatir nanti, bimbang nanti gangguan berlaku lah saya ni. I'm a stone age. Saya selalu katakan, saya tidak bijak. Tambah-tambah pula lagi, hari ini anak-anak saya tak ada. Siapa pula nak bantu saya kalau sesuatu berlaku pada live saya ni? Jadi berbalik kepada keadaan begini saudara, ya, kita haraplah supaya warga bangsa Melayu kita ni berubah. Orang Melayu jangan membunuh bangsanya sendiri. Ini kadang-kadang kita mencipta macam-macam. Membuat resis lah, kaum lain maju, orang tu maju, kita menuturkan perkara-perkara resis, menyalahkan orang lain. Sedangkan peluang banyak pada orang Melayu yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi siapa yang mengkhianati? Mereka yang berjawatan, sama ada di pejabat daerah. Tadi saya terima panggilan sahabat saya di Pekan. Dia berhubung dengan kononnya adalah lebih kurang 10-20 orang. Warga di kampungnya, dia sebagai ketua cawangan. Dia nak membuka perusahaan ataupun ladang pertanian. Jadi dia pergi ke pejabat daerah. Bila pergi ke pejabat daerah, buka lah buku besar untuk dapatkan lot number. Sebab bila nak minta permohonan tanah ini, dia kena bertanya pada tuan pejabat daerah, apa lot number tu. Nak ditulis lot number ini mohon kerajaan negeri memberi kebenaran untuk kami bertani dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku? Dia pergi jumpa pegawai sebut, pegawai itu mengatakan, ini tanah ini dah banyak orang pinta dah. Dia tak payahlah minta. Sebab mungkin ada kepentingan. Jadi sebab itu saya bagi tahu pada ketua cawangan sebut, saya kata tak payah, jangan risau, ambil saja nombor lot tanah itu dan masukkan dalam permohonan, hantar terus ke pejabat menteri besar. Sebab kita dah berjanji, kerajaan ini kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat. Cukup-cukuplah. Ini kalau rasa agak pelik nampak gayanya, pergi buat laporan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Apakah mereka yang berada memegang nombor-nombor geran? Ini kadang-kadang mereka lebih kaya. Orang nak minta, orang dah pohon, hari ni dah pohon. Dia dinafikan keadaan begini. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahawa kita sendiri ataupun Melayu sendiri merosakkan bangsanya sendiri. Kemudian bila tengok orang lain kaya-kaya, kita tuduh. Kita adakan pandangan yang resis. Orang Cina ni kaya